Assalamualaikum. Minta maaf line tak okey jadi saya rekod saja. Saya terus pada semalam saya ada berkongsi tentang satu status TSMY Tan Sri Mahyudin adalah persis Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Persis ni maksudnya nak meniru ataupun nak mengambil ataupun iktibas dalam bahasanya cara Sayyidina Uthman bin Affan. Persis ni benda yang macam kita kata, aku nak ikut sunnah Nabi SAW. Kau nak ikut Nabi ke? Kau ni taraf bukan itulah, maksudnya nak mengikut dengan tahap kemampuannya. Okey. Baik, dari sudut apa? Kelebihan yang ada pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah kelebihan yang cukup luar biasa, yang mungkin sebahagian kita tak membaca, dan kita baca satu part dan tidak membaca part yang lain. Kalau kita sebut pasal Sayyidina Uthman, ramai akan kata dia ni seorang yang sahabat yang sangat kaya, dermawan, dan itu yang popular di kalangan kita yang mempelajari ataupun mendengar kisah tentang para sahabah. Dan mungkin sebahagian kita membaca kitab seperti Hayatus Sahabah karangan Syekh Al-Kandahlawi, mungkin membaca kitab seperti Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, dan juga mungkin baca sirah-sirah yang lain, buku-buku sirah yang banyak di pasaran. Yang terbaru, tuan-tuan mungkin boleh baca satu buku yang saya sangat cadangkan untuk dibaca, iaitu buku yang berkaitan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk syurga karangan Hasanuddin Yusuf, seorang anak muda yang menulis dengan begitu cantik dia macam ensiklopedia. Saya sangat suggest, cadangkan kepada para hadirin untuk membaca buku-buku ni. Bukunya disebut 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Yang sangat popular hadis itu berkaitan dengan al-mubashshiruna bil jannah, al-ashrah al-mubashshiruna bil jannah, 10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Antara yang menarik perhatian kita pada saat ini ialah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, di mana Sayyidina Uthman ini, kalau kita perhatikan, beliau muda daripada Nabi kita SAW lebih kurang 6 tahun. Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, waktu itu dia baru sahaja berumur 34 tahun, sedangkan Nabi 40 tahun. Dan kelahirannya berlaku pada tanggal 46 sebelum hijrah. Jadi dia dengan Nabi kita SAW itu tidaklah jauh perbezaan umurnya, dan dari sudut maturity, dari sudut kematangan Sayyidina Uthman ni berbanding para sahabat yang lain, jauh lagi lah dari sudut kematangan. Ini poin saya, antara poin-poin saya yang ada pada Tan Sri Mahyudin Yassin, mungkin dari sudut saya nak sebutkan kematangan, profesionalisme yang ada pada Tan Sri Mahyudin. Dan yang keduanya, apa yang menariknya juga tentang Sayyidina Uthman bin Affan untuk kita baca dan kita boleh teladani menelusuri sirah sahabat yang cukup besar ini, iaitulah diplomasi. Sayyidina Uthman sangat hebat dari sudut hubungan antarbangsanya, hubungan antar kaum, hubungan antara kabilah. Sebab itu hebatnya diplomasi Sayyidina Uthman ni, sehingga dia boleh mengahwini 2 orang anak Nabi SAW. Saya rasa ramai yang dah tahu kisah ini. Cuma siapakah 2 orang ni? Itulah yang pertamanya Ruqayyah, yang keduanya Ummul Kalthum. Anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. 4 orang tu 2 orang dikahwini oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab itulah dia digelar sebagai Dzunurain. Dikahwin dengan anak Nabi, bukan anak calon-calon orang setakat anak tok imam, tok qadi, ketua kampung tu kita kata dah hebat dah tu.
Ini dia mengahwini siapa? Anak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Ruqayyah dan juga Ummi Kalthum ini yang sebelumnya mereka ini mengahwini, kalau Ruqayyah itu mengahwini Utsbah bin Abi Lahab, anak Abu Lahab. Manakala Ummi Kalthum juga kahwin dengan anak Abu Lahab, iaitulah Utaibah bin Abu Lahab. Dua-dua kahwin dengan anak Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni ponakan Nabi. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiriha hablum min masad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan. Bila turunnya ayat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memisahkan anaknya Ruqayyah dan Ummi Kalthum daripada Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab. Jadi pisahkan mereka. Jadi siapa yang kahwin? Ruqayyah dikahwini oleh Uthman bin Affan dahulu. Setelah kematian Ruqayyah, barulah Uthman mengahwini Ummi Kalthum. Mana hebatnya Sayyidina Uthman ni, dia boleh kahwin. Nabi yakin dengan dia. Kalau kita baca sirah, Nabi sangat kagum dengan tahap maturity yang ada pada dia, tahap diplomasi sendiri yang ada pada dia, tahap kesabaran yang sangat tinggi. Dan yang paling hebat dia ni adalah seorang yang hartawan, bangsawan dan dermawan. Itu kelebihan yang ada pada Sayyidina Uthman bin Affan, yang saya rasa Tan Sri Mahyudin meniru cara diplomasi, bagaimana diplomasi. Jadi apa yang menarik tentang diplomasi yang dilakukan oleh oleh Tan Sri ini, dan saya taklah samakan dia dengan sahabat dari sudut keimanan, taklah samakan sahabat dari sudut darajat, bukan. Saya maksudkan dari sudut apa yang kita boleh tiru Sayyidina Uthman bin Affan, dan itu sedang didokong oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, iaitulah antaranya dari aspek diplomatik, dari sudut aspek berdiplomasi. Dan kalau kita perhatikan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia berjaya menjadi orang tengah dalam banyak hal antara Nabi dan juga kabilah-kabilah Arab. Begitu juga dengan pembesar-pembesar luar negara. Kalau kita ingat balik kisah hijrah yang pertama sebelum berlakunya hijrah Madinah Al-Munawwarah, hijrah ke Yathrib, Nabi menghantar dulu para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah. Siapa orang yang mula-mula pergi? Yang mula-mula dulu pergi bertemu dengan pembesar Habsyah ini, seperti mana satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Lau kharajtum ila al-Habsyah fa inna biha malikan salihan la yuzlamu 'indahu ahad." Nabi kata, pesan kepada Sayyidina Uthman, kalau kamu keluar, ni Nabi pesan pada para sahabat lah, dan kalau kamu semua keluar ke Habsyah atau pergi berhijrah ke Habsyah, jumpalah satu orang malik, seorang raja kulit hitam, yang dia ini tidak melakukan kezaliman. Dia ni kafir, bukan Muslim. Dia kafir, dia orang Nasrani, tapi dia tidak melakukan kezaliman pada sesiapa pun. Jadi yang mula-mula pergi melakukan hubungan diplomatik itu ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Dia pandai berdiplomasi. Begitu juga dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, dan juga pada tahun ke-6 Hijrah itu berlakunya peristiwa besar pada susulan daripada peristiwa itu, iaitulah peristiwa Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Siapakah yang bertemu dengan nak masuk Mekah, Nabi ditahan? Siapakah yang dihantar oleh Nabi SAW untuk bertemu dengan pembesar Quraisy, mengatakan, kami datang ni bukan nak buat apa, kami ni hanya nak melakukan ziarah, nak melakukan umrah di sisi tawaf, di sisi Kaabah Al-Musyrifah, itu sahaja, bukan untuk melakukan apa-apa peperangan, ya. Jadi Nabi menghantar Sayyidina Uthman. Sebab apa? Sebab dia seorang yang sangat berdiplomasi. Itu poin saya, sangat berdiplomasi. Dan itulah yang saya lihat daripada kacamata saya perhatikan, dengan bukan sebagai seorang ahli politik, bukan seorang yang aktif dalam gerakan massa, tapi saya perhati, iaitu Tan Sri Mahyudin Yassin. Dan kalau boleh saya sebutkan juga, pada saat ini orang yang sangat tinggi nilai diplomasi dia ialah Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein. Mereka ni
ada hubungan antarabangsa yang cukup akrab dengan pembesar-pembesar luar negara. Mereka boleh call, mereka boleh berhubung direct, mereka boleh minta berlakunya import and export yang baik, trading, pembelian sawit dan sebagainya. Ini mereka boleh lakukan. Dan untuk convince pelbagai dan juga rencamnya masyarakat dunia ini bukan senang, melainkan orang yang ada maturity dan juga nilai diplomasi yang cukup tinggi. Sebab itu kita lihat dalam peristiwa sebelum pemilihan Perdana Menteri yang ke-8 ni, bagaimana hubungan diplomasi itu berlaku. Saya lihat daripada awal lagi, Tan Sri Mahyudin cuba ketika mana dipecat daripada UMNO, dialah antara orang yang keluar, ya, dia berjaya membina parti Pribumi itu. Dan tak bermaksud saya pakai baju merah ni saya PBM, ya. Dia berjaya bina dan cuba minta daripada gabungan pembangkang waktu itu, antaranya dia nak bersama dengan PAS, nak bersama dengan PKR, dia sendiri, berbanding dengan karakter Tun Mahathir yang sifat dia bukanlah, dia ni sebagai seorang yang negarawan, seorang yang sudah berada di atas sebenarnya, kan? Jadi kalau yang berhubung, yang banyak berhubung, yang melakukan musyawarah, yang melakukan perbincangan dalaman dan sebagainya, technical punya perbincangan ni ialah Tan Sri Mahyudin Yassin waktu itu, sehingga tak berjaya kerana ada kekangan daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir tak nak bersama dengan PAH waktu itu, dan Tan Sri Mahyudin terpaksa akur oleh kerana cakap bosnya begitu, Tapi kalau nak tengokkan daripada awal tu, memang Tan Sri Mahyudin yang banyak berdiplomasi dengan PAS, sehinggalah apa yang kita lihat pada saat ini, apabila berlakunya tekanan yang cukup luar biasa kepada orang Melayu, Tan Sri Mahyudin lah yang banyak berhubung semula. Walaupun dia dalam kerajaan, dia berhubung juga dengan pihak pembangkang, PAS, parti-parti Melayu yang lain, UMNO, ya, yang sudah menjadi pembangkang pada saat itu, dan melakukan pelbagai perbincangan, termasuklah perbincangan agenda-agenda Melayu, agenda-agenda pemerkasaan Melayu dan sebagainya, dibincang secara tuntas melalui seminar-seminar dan juga persidangan-persidangan yang bersifat yang menjaga hak Islam dan juga Melayu. Itu semua kita lihat sebelum daripada ini, dan akhirnya sehinggalah apa yang menarik kalau kita baca balik, dalam peristiwa mesyuarat di zaman, saya nak rujuk balik kisah Sayyidina Osman tadi, dalam peristiwa perbincangan di zaman Umar bin Khattab, siapakah yang bakal menggantikan dia. Ini menarik juga untuk dikongsikan. Siapakah yang akan menggantikan dia? Nama orang yang disebutkan sebagai pengganti itu, kalau tuan-tuan bacalah saya pada pembacaan saya, yang banyak disebut adalah nama Abdul Rahman bin Auf untuk menggantikan Umar bin Khattab. Ini kita baca lagi dan mungkin kita akan kongsikan lagi. Saya baca antara yang disebutkan nama Abdul Rahman bin Auf, dan juga nama seperti anak kepada Umar bin Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Nama yang menggantikan, yang bakal menggantikan Umar bin Khattab. Tapi akhirnya setelah kewafatan Umar bin Khattab, maka naik tiga nama yang naik, antaranya Abdul Rahman bin Auf, antaranya juga nama Ali bin Abi Talib, dan juga nama Uthman bin Affan. Tiga orang ni nama yang bakal menggantikan Umar bin Khattab yang telah wafat. Akhirnya siapakah yang dipilih? Uthman bin Affan dipilih. Sepakat daripada golongan Muhajirin dan juga Ansar, walaupun peringkat awalnya mereka berselisih pandangan, ada yang memilih Ali, ada yang memilih Abdul Rahman bin Auf, ada yang memilih Uthman, tapi akhirnya mereka menyatakan pendirian untuk memilih Uthman bin Affan. Jadi apa yang saya lihat pada hari ini, itu yang saya sebutkan dari sudut tadi, diplomasi dan maturity dalam
sesebuah pemerintahan itu sangat penting, sangat penting. Kita tak boleh bersifat diktator, kita tak boleh sifat terlalu angkuh, tapi perlu berdiplomasi dalam pelbagai lapisan masyarakat, sama ada dalam negara kita ataupun di luar negara. Bila hubungan diplomasi ini bagus, maka baguslah pemerintahan sesebuah negara itu. Maka begitu jugalah diplomasi ini perlu berlaku dalam sesebuah keluarga, bincang dengan isteri, bincang dengan anak-anak dalam membuat suatu perkara, bincang kalau dalam sebuah kampung, dalam sebuah komuniti masyarakat pun begitu, perlu banyak perbincangan dengan sesebuah entiti masyarakat, maka harmonilah. Inilah dipanggil konsep musyawarah, perbincangan. Jadi mudah-mudahannya ada kebaikan, dan itu simple daripada saya, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.